Kemudian kita pergi kepada isu yang berikutnya, iaitu khitan anak perempuan. Okey? Tak ada khilaf di kalangan para ulama, khitan bagi lelaki ni, sebelum bincang pasal perempuan, bincang lelaki dulu. Khitan bagi lelaki masyru', disyariatkan. Cuma ulama khilaf, khitan lelaki ni wajib ke sunat? Itu khilaf. Okey? Mazhab Syafi'i dan Hanbali kata dia wajib. Khitan lelaki wajib. Manakala Hanafi dan juga Maliki, sebahagian Maliki lah, mengatakan ia sunat. Itu khilaf. Tapi pendapat yang dipegang, wallahu taala alam, wajiblah orang lelaki ni. Okey? Baik. Manakala hukum khitan bagi perempuan, para ulama berbeza pendapat tentang dia. Mazhab Syafi'i kata wajib seperti lelaki. Itu yang kita tengok, orang Melayu bila dapat anak perempuan, dia akan bawa pergi khitan. Kerana mereka mengamalkan mazhab Syafi'i yang mengatakan khitan perempuan ni wajib. So dibawalah baby perempuan ni pergi khitan. Okey. Tapi di sana ada pendapat yang lain, yang kita kena tahu juga. Ada pendapat lain. Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan khitan perempuan ni sunnah, bukan wajib. Dia sunnah, kalau buat dapat pahala lah. Kalau tak buat, tidaklah menjadi satu dosa. Kalau ikut Hanafi dan Maliki. Dalil mereka ialah sabda Nabi SAW, "Idzal taqal khitanan faqad wajabal ghusl." Apabila bertemu dua anggota yang berkhitan, maka wajib mandi. Maksudnya apabila telah bertemu alat sulit suami yang berkhitan dan alat sulit isteri yang berkhitan, maka wajib mandi. Okey. Dalil mereka juga yang lain daripada hadis Ummu Atiyah, yang Nabi kata kepada orang yang mengkhitankan perempuan ni, Nabi kata, "Ashimmi wala tanhaki fa innahu asraril wajh wa ahdha 'inda az-zawj." Ashimmi, Nabi kata, potong elok-elok, jangan habiskan anggota tu, jangan potong habis-habis. Kerana itu lebih baik untuk muka si isteri tu, perempuan tu, dan juga lebih baik untuk suami. So dalil yang digunakan oleh mazhab Syafi'i dan juga tiga mazhab ni, Hanafi dan juga Maliki, dalil yang sama. Cuma Syafi'i kata wajib, sebab dia kata lelaki wajib, perempuan pun wajib jugalah. Maliki dengan Hanafi kata tak, jadi sunnah. Dia kata sunnah. Baik. Manakala mazhab Hanbali, dia kata khitan bagi perempuan adalah kemuliaan. Berdasarkan hadis, al-khitan sunnah lirrijal makrumah linnisa. Khitan merupakan sunnah bagi lelaki dan kemuliaan bagi perempuan. Cuma kemuliaan ni maksud apa? Sebahagian ulama tafsir, kemuliaan ni yang dikatakan Hanbali ni kemuliaan, dia kata kemuliaan ni maksudnya digalakkan, tapi bawah sikit daripada sunat. Digalakkan sebab kemuliaan. Ada yang kata kemuliaan ni bukan digalakkan, kemuliaan ni maksudnya diterima. Kerana masyarakat kata siapa yang berkhitan di kalangan perempuan akan menaikkan martabat dia sebagai perempuan yang bermaruah, maka diterima. Diterima baiklah, makrumah, kemuliaan, mengangkat darjat dia. Baik. Perbincangan dalil bagi khitan perempuan. Mereka yang menggunakan hadis apabila dua anggota yang berkhitan telah bertemu, maka wajib mandi. Hadis ni sahih, tak ada isu. Hadis ni memang sahih. Tapi adakah hadis ni menunjukkan wajib ataupun sunat dengan lafaznya? Tak. Sebagian ulama kata litaghlib. Dua anggota yang berkhitan tu litaghlib. Saya nak sebut macam mana litaghlib? Dalam bahasa Arab, litaghlib ni susah saya nak terjemah. Contoh, orang Arab, dia panggil tamar dan air itu aswadan, dua yang hitam. Sedangkan air bukan hitam, air jernih. Tamar yang hitam. Orang Arab panggil Abu Bakar dan Umar tu Umarain, dua Umar.
Jadi dia mention yang kuat ataupun dia mention yang obvious. Itu maksud literally. Macam kalau saya tanya tuan-tuan, buku yang ada ni warna apa? Susah Ustaz warna ni. Tak ada benda yang warna dia obvious. Sebab ini warna pun tak tahu warna apa ni kan. Warna apa ni? Kuning. Betul kuning? Kuning lah kan? Betul warna kuning? Tapi ada warna hitam kan? Kenapa tak sebut? Kita sebut yang obvious lah. Kita sebut yang banyak. Kerana tu yang jelas. Maka begitulah dia kata, bila Nabi sebut dua anggota yang berkhitan, maksudnya suami je. Isteri tu hanya mengikut sebab suami yang dominan. Tapi pendapat yang mentafsirkan dengan cara ni tak betul lah. Sebab ada riwayat lain yang Nabi kata, iza massal khitanul khitana, apabila anggota lelaki yang berkhitan memegang, menyentuh anggota perempuan yang berkhitan, anggota isteri yang berkhitan. So menunjukkan memang dua-dua khitan lah. So takwilan yang betul untuk hadis ni adalah dia tidak menunjukkan wajib, tidak menunjukkan sunat, sebaliknya menunjukkan khitan tu berlaku di zaman Nabi. Lelaki pun khitan, perempuan pun khitan. Sama ada wajib ataupun tidak, sama ada wajib ataupun sunat, tak ada dalam hadis ni menunjukkan demikian. Dia hanya tunjuk perempuan zaman Nabi khitan. Okey. Baik. Hadis la tanhaki fa inna dhalika ahdha lil mar'ah wa ahabbu ila al ba'al. Hadis yang kita baca nombor 2 tadi, yang Nabi kata buat elok-elok, jangan potong bagi habis. Hadis ni diriwayatkan melalui beberapa jalur. Jalur yang pertama, jalur Muhammad bin Hassan daripada Abdul Wahab Al-Kufi, daripada Abdul Malik bin Umair, daripada Ummu Atiyah. Hadis ni, riwayat ni dhaif kerana Muhammad bin Hassan perawi yang tidak dikenali. Siapa yang kata tak dikenali? Abu Daud kata, kami tak kenal Muhammad bin Hassan ni siapa. Ibn Adi pun kata, kami tak kenal Muhammad bin Hassan ni siapa. Tapi Ibn Mulaqin yang bermazhab Syafi'i, dalam kitab dia Badrul Munir, dia kata Muhammad bin Hassan ni perawi yang dikenali sebenarnya. Siapa dia? Sebenarnya Muhammad bin Hassan ni ialah Muhammad bin Sa'id Al-Maslub, perawi yang pembohong dan pemalsu hadis. So riwayat ni tak boleh pakai. Riwayat ni tak boleh pakai. Ada riwayat kedua, datang daripada jalur Zaidah ibnu Sabit daripada Anas dengan lafaz yang hampir sama. Tapi Zaidah ni perawi hadis mungkar. Tak ada orang lain riwayat daripada Anas melainkan dia saja melalui yang lafaz ini. Sedangkan Anas ramai anak murid hebat-hebat, mana anak murid lain? Pasal apa tak riwayat? Pasal dia seorang je. Maka tak sahih. Okey. Ada juga riwayat lain, Al-Walid bin Saleh daripada Ubaid bin Amr, daripada Abdul Malik bin Umair, daripada Atiyah Al-Quradhi. Ini juga perawi yang dhaif, riwayat yang dhaif. Juga diriwayatkan daripada jalur Salim daripada ayahnya Anas, dan dalam riwayat ni ada Khalid bin Amr Al-Qurashi. Dia adalah perawi yang terlalu dhaif, bahkan sebahagian ulama menuduhnya sebagai orang yang dituduh berdusta. Dan ada juga riwayat daripada Nafi' daripada Ibnu Umar, tetapi dalam jalur ini ada perawi yang bernama Mindal bin Ali, dia adalah perawi yang dhaif. Maka semua jalur-jalur ni dhaif riwayat ni. Katalah riwayat ni sahih. Katalah sahih. Kita dah tengok riwayat semua dhaif. Katalah sahih. Sebab ada yang kata jalur yang banyak ni himpun ada kekuatan, dia kata. Boleh naik, upgrade jadi hasan. Katalah hadis ni bertaraf hasan. Adakah dia menunjukkan sunat atau wajib? Tak. Nabi kata kalau nak buat elok-elok. Seolah-olah Nabi ni dia nak bagi amrul irsyad, dia nak bagi panduan saja.
Dia kata kalau nak khitan orang perempuan, khitan elok-elok, jangan buang bagi habis. Tu anggota dia tu. Jangan zalimi dia. Itu adalah amrul irsyad. Dia bukan satu kewajipan. Tak nampak pun Nabi macam nak wajibkan. Dia macam ni lah. Lalat masuk air dalam bekas air. Wajib ke kita benamkan? Kita tengah minum, lalat masuk. 5 ekor masuk tu. Kita pun tengok 5 ekor. 5 ekor ni berenang-renang kan. Tak ada Ustaz. Saya tak lalu minum. Ada kata, benam kan lah, Nabi suruh benam. Kata, tak lalu Ustaz. 5 ekor. Kalau seekor tu boleh tahan. 5 ekor. Tak lalu. Wajib benam. Taklah wajib. Dia irsyad. Irsyad ni maksudnya Nabi hanya beri panduan. Kalau tak lalu minum tak apalah, buanglah kat pokok ke, bagi pokok minum. Dia bukan satu kewajipan. Nabi hanya beri jalan keluar bagi orang yang nak minum air tu. Katalah tuan-tuan pergi Starbucks beli air kopi RM15 secawan. Biasa pergi Starbucks, tak boleh ada Starbucks tak? Tak ada Starbucks boleh? Orang boleh tak minum Starbucks? Katalah tuan-tuan pergi dekat airport, tengok ada Starbucks kopi. Orang sekarang ni trend minum kopi mahal ni. RM15 sejawan, RM16 sejawan, RM20 sejawan. Yang jenis bila kita minta baru dia blend kopi tu. Bukan kopi blend, bukan kopi yang kisar 5 tahun sudah hari ni baru nak minum. Tak. Bila kita mau minta order baru dia blend. Mahal punya kopi ni. Kita pun beli. Buka baru nak masuk gula. Lalat rasmi dulu. Saya kata tidak. Aku beli RM15 ni. Kumpul duit seminggu baru boleh dapat ni. Lalat rasmi dulu. Nabi kata kalau tak nak buang air tu, benamkan, buang lalat tu. Boleh minum air tu. So amrul irsyad. Dah kalau kita tak nak minum, tak apa, benamkan. Bagi orang lain minum. Tiba-tiba kawan datang bawa kopi. Lain macam je bawa kopi cappuccino kat aku ni. Tak apalah, aku dah sedekah kat kau. Okey? Jadi Nabi hanya memberi irsyad. Ini yang disebut oleh Qardawi. Qardawi kata ala annana law sallamna bi sihhatil hadis famal ladhi yufiduhu hadzal amr nabawi ahwa amrun ijabi aw amrun istihbab aw amrun irsyad aw amru irsyad al arjah indi anna al amr fi mithli hadhihi al umur lil irsyad fala yadullu ala al wujub aw al istihbab. Dia kata kalaulah kita kata hadis ni sahih, kalaulah kita terima hadis ni sahih, arahan Nabi bila Nabi kata buat elok-elok, jangan potong bagi habis, potong elok-elok, adakah ini merupakan arahan wajib ataupun arahan sunat ataupun arahan panduan? Kata Al-Qardawi, arahan ini pada aku lebih kepada panduan. Dia tidak menunjukkan wajib ataupun sunat. Kerana apa? Dia kata li'annahu yata'allaq bitadbiri amrin duniawi. Kerana dia hanya berkaitan dengan urusan pentadbiran dunia, wa tahqiq maslahatin basyariyatin linnas, dan arahan ini sekadar untuk menetapkan kemaslahatan bagi manusia. Okey? Apabila hadis ni sebut di hujungnya dia kata nadaratul wajh lil mar'ah, muka perempuan tu akan berseri dengan khitan, dan juga ia lebih menguntungkan bagi suami. So dia hanya panduan saja. Baik. Hadis yang berikutnya, yang ketiga yang kita baca tadi. Hadis al-khitan sunnah lirrijal makrumah lin-nisa. Hadis yang mengatakan khitan ini sunnah bagi lelaki dan juga kemuliaan bagi wanita. Hadis ini diriwayatkan daripada beberapa jalur. Jalur yang pertama, hadis Abil Malih dari bin Usamah daripada ayahnya, daripada Nabi SAW. Nabi menyebutkan hadis ni. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dalam Musnad dan Baihaqi dalam Sunan daripada Hajjaj bin Artah daripada Abil Malih. Hadis ini didhaifkan oleh para ulama kerana Hajjaj bin Artah adalah perawi yang dhaif. Siapa kata dhaif? Ibn al-Jauzi kata dhaif, Baihaqi kata dhaif riwayat ni.
Datang daripada riwayat yang kedua, iaitu daripada hadis Abu Ayyub daripada Nabi SAW, riwayat Al-Baihaqi dalam Sunan, daripada hadis Hajjaj, daripada Makhul, daripada Abu Ayyub. Ia juga dhaif dan terputus seperti mana kata Al-Baihaqi. Kata Ibn Abi Hatim dalam Ilal, aku bertanya ayahku tentang hadis ini. Kata ayahnya, allazi atawaham annahu khata, yang tidak ada sangkaan aku melainkan hadis ni silap. Inna ma arada hadis Hajjaj ma qad rawahu Makhul an Abi Shamal an Abi Ayyub marfu'an khamsun min sunanil mursalin. So, kata Abu Hatim Ar-Razi, perawi hadis ni telah melakukan kesilapan dalam hadis ni, iaitu kesilapan dalam sanad. Sebenarnya sanad ni sanad yang atas tadi, lebih kurang sama. Jadi perawi tak ingat, dia masuk hadis lain. Okey? Baik. Yang ketiga, hadis Ibnu Abbas, riwayat Tabrani dalam Mu'jam Kabir dan juga Baihaqi dalam Sunan, daripada hadis Walid bin Walid, daripada Ibni Thauban, daripada Muhammad bin Ajlan, daripada Ikrimah, daripada Ibnu Abbas. Kata Baihaqi, sanadnya dhaif. Yang betulnya dia adalah hadis yang mauquf daripada Ibnu Abbas. Dia bukan kalam Nabi, dia adalah kalam Ibnu Abbas. Kata Ibn Raf'ah, tidak sahih. Okey? Baik. Kata Ibn Hajar, walaupun Baihaqi kata sebenarnya riwayat ni kalam Ibnu Abbas, ia tetap dhaif. Ibn Hajar kata kerana riwayat Walid daripada Ibn Thauban ni, walaupun perawi-perawinya bagus, tetapi dalam sanad dia terdapat perawi yang mudallis. Berlaku tadlis dalam sanad ni, iaitu perawi menyembunyikan perawi yang dhaif. Ada perawi dhaif yang disembunyikan. Kemungkinan perawi dhaif yang disembunyikan, tadlis. Okey? Kemudian ada lagi hadis daripada Shaddad Ibnu Aus secara marfu', yang mana riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Ibn Abi Hatim dalam Ilal dan Tabrani dalam Mu'jam Kabir, daripada hadis Hajjaj bin Artah, daripada Abil Malih, daripada ayahnya, daripada Shaddad. Qala Ibn Abdul Bar menyebut dalam Tamhid, selepas dia meriwayatkan hadis dia kata, hadzal hadis yaduru ala Hajjaj bin Artah. Hadis ni semua berputar pada Hajjaj. Yang pertama Hajjaj, yang kedua Hajjaj, yang ketiga Hajjaj. Okey? Yang ketiga tak ada Hajjaj, yang keempat Hajjaj. Dia kata semua berputar pada Hajjaj, dan Hajjaj ni bukanlah perawi yang diterima pakai. Dia adalah perawi yang dhaif. Dan kata dia, wallazi ajma' alaihi almuslimun anna alqitan lirrijal kadza qal wa qala Ibn al-Qattan fi kitab ahkamin nazar hadha hadis munqati'ul isnad. Ibn Abdul Bar mengkritik hadis ni, dia kata Hajjaj tak diterima. Ibn Qattan Al-Fasi mengatakan hadis ini dhaif kerana sanad dia terputus. Dan Ibn Mulaqin menyebut hadis ini dhaif bimarrah, tidak ada khilaf, dhaif. Baik, kalaulah kata hadis ni sahih, ada tak hadis ni menunjukkan wajib khitan perempuan? Tidak juga. Bahkan dia bezakan lelaki sunnah, perempuan makrumah. Maka khitan perempuan, kalau hadis ni sahih sekalipun, hadis ni menunjukkan khitan perempuan adalah sesuatu yang diterima baik, bukanlah sunat, bukanlah wajib. Okey, kesimpulannya, dah kita tengok tiga-tiga hadis tu, apa kata ulama hadis bila mereka menilai hadis-hadis ni? Kata Ibn Qattan, la yasihhu minha syai'. Dalam bab khitan perempuan tidak ada satu pun hadis sahih yang menyebut galakkan ataupun kewajipan, tak ada. Yang ada satu je tadi, Nabi kata bila anggota lelaki yang berkhitan memegang anggota perempuan yang berkhitan. Itu je yang sahih. Dari sudut hadis kata galak, wajib, sunat, tak ada yang sahih. Kata Ibn Mulaqin, fatakhlusu anna turuqahu kulluha dha'ifah. Bab khitan perempuan semua jalur-jalurnya dhaif. Kata Ibn Hajar, dia menukilkan daripada Ibnul Munzir. Ibnu Munzir kata laisa fil khitan khabar yurja'u ilaihi wala sanad yuttaba'. Dalam bab khitan wanita ni tidak ada khabar yang boleh dijadikan rujukan dan tidak ada sanad yang boleh diikut, kerana semuanya dhaif. Oleh kerana itu, Fatwa Perlis mengatakan
setelah melihat dalil-dalil yang dibincangkan oleh ulama dan penelitian pakar perubatan dalam hal ini. Sebab kami nak buat, Ustaz Nafisah pun ingat lagi kan, kita panggil ni doktor pakar daripada UKM, HUKM, betul HUKM kan, kita panggil pakar, doktor pakar wanita daripada HUKM, dan dia pun perempuan. Sekali kalau panggil lelaki dia bias kan, kata korang lelaki apa tahu, ini hai orang perempuan. Kita panggil pakar sakit puan daripada HUKM, doktor, kita panggil dia bentang kat kita. Maka dia hurailah. Dia hurai satu-satu. Dia kata dari sudut perubatan pun kita tak clear mana satu anggota yang nak dibuang. Kita pun tak clear mana satu yang nak kena buang tu. Lelaki clear, nak buang mana clear, tapi perempuan tak clear. Habis tu macam mana? Kan? Macam mana? Dia kata kalau mari dekat doktor, kami pun yang ni off record lah kan. Tapi dia kata macam tu, dia kata kalau mari dekat doktor ni pun kami pun rasa serba salah. Sekarang kalau kami kata kami tak buat, dia pergi cari orang lain. Yang mana orang lain ni dari sudut kebersihan, takut terkena jangkitan, budak tu baby. Takut orang tu pergi jumpa dengan orang yang pakai pisau mana-mana, baru lepas potong bawang dipotong, baru lepas potong cili dipotong. Seksa budak tu, dia kata, mana tahu kan kalau tiba-tiba buat salah. Jadi kami terpaksa terima. Habis tu kami buat apa? Sebahagian daripada doktor ni hanya toris sikit je, bagi luka sikit je, tak potong apa pun. Ini yang disebut dalam mesyuarat fatwa tu. Jadi kita buat keputusan begini. Maka Jawatan Kasih Fatwa Negeri Perlis berpendapat seperti berikut. Hukum khitan bagi wanita berbeza mengikut keadaan alat sulit seseorang wanita. Ia berdasarkan keadaan setiap wanita setelah ditentukan keperluannya oleh pakar. Pertama, kena rujuk pakar. Kerana bidang ni yang pakar je boleh tentukan. Dia kena khitan ke tak kena khitan. Okey? Jika seseorang wanita mendapati dirinya perlu melakukan khitan dan dipersetujui oleh pakar, maka ia adalah satu makrumah, yakni penghormatan, seperti dalam hadis Ummu Atiyah yang dinilai hasan oleh sebahagian ulama. Sekiranya didapati tiada keperluan melakukan khitan, maka tidak ada keperluan untuk dilakukan untuk dirinya. Okey? Ini cerita bagi orang yang dah besar tapi tak khitan lagi. Macam baru masuk Islam kan. Jadi kalau tak perlu melakukan khitan, maka tak perlu. Apa-apa pun pergi kepada pakar dulu. Okey. Adapun khitan bayi perempuan yang dilakukan oleh sebahagian masyarakat tanpa merujuk keperluannya kepada pakar perubatan merupakan amalan yang tidak mempunyai apa-apa asas dalil syarak, bahkan mungkin mendedahkan bayi kepada kemudaratan jika dilakukan dengan cara yang salah. Cerita khitan ni tuan-tuan dan perempuan yang jadi hangat diperkatakan ni, sebab bila sebut pasal khitan perempuan, orang tak boleh beza khitan yang dilakukan dalam masyarakat kita dengan khitan yang dilakukan dalam masyarakat Arab dulu dan Afrika. Di Afrika, dia potong habis. Dia potong habis. Yang ni dipanggil khitan Firauni. Dia potong habis. Bahkan kalau dekat sebahagian negara-negara Afrika, seperti mana dalam pembentangan tu kami diberitahu, di Afrika ada yang bayi ni kemaluan dia tu dijahit kerana tak nak bagi buat kerja tak elok, akan memalukan keluarga. So benda ni jadi satu siksaan kepada bayi perempuan. Maka sebab itu persatuan-persatuan perubatan, PBB umpamanya, dia memandang serius benda ni, dan Malaysia antara yang tinggi juga. Bukan sebab Malaysia buat macam tu kat budak-budak, tapi sebab dia kata perempuan di Malaysia khitan ke tak khitan. Dia tak tanya khitan tu macam mana. Dia duk bayang khitan macam khitan dekat Mesir tu, yang dulu. Khitan macam khitan dekat Afrika tu lah. So dia rasa benda ni kezaliman bagi orang perempuan. Sedangkan khitan dekat negara kita ni tak ada apa pun, tak ada isu pun. Sebab kita toris sikit je, buang sikit je, kan? Jadi sebab itu dia menjadi satu polemik. Jadi sebab itu kalau siapa yang nak khitan dengan anak perempuan, kena pastikan bawa pergi jumpa pakar. Pergilah ke klinik.
yang diiktiraf ilmu mereka, supaya dapat mengelakkan diri daripada jangkitan kuman. Sebab sekarang ni macam-macam jenis kuman kan. Jadi kita tak mau berlaku komplikasi pada bayi itu, sebab bayi itu kecil lagi. Kesian kat dia. Sebab dia pun manusia juga, satu hari dia akan kahwin juga, dan benda ni adalah satu fitrah bagi manusia, memerlukan hubungan dengan suami dia. Maka sebab itu tidak boleh melakukan kezaliman pada dia. Andaian bahawasanya rangsangan seks berlebihan pada wanita disebabkan tidak berkhitan adalah tidak memiliki apa-apa alasan yang kukuh. Sebahagian orang kata kalau potong tu nanti dia akan kurangkan sikit nafsu dia, syahwat dia. Tapi berdasarkan kajian doktor-doktor setakat ni belum ada yang menjumpai lagi dengan bukti yang dipersetujui oleh semua. Maka sebab itu kita kata kalau nak buat, Nabi kata okey, tapi jangan sampai menzalimi. Kalau tak nak buat pun tak apa. Tak nak buat pun tak apa.